Bidayatul Hidayah 23. Baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 23, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiga daripada tiga sifat yang wajib pada akal atas sekalian Rasul. Tabligh, arti tabligh menyampaikan mereka itu, yakni menyampaikan oleh sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam bagi sekalian makhluk. Bagi semakhluk. Makhluk di sini kena kepada makhluk yang mukallaf, jin dan manusia. Jin dan manusia. Menyampai akan sekalian barang yang menyuruh Allah Ta'ala, jadi menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, akan sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dengan menyampaikan dia akan barang yang menyuruh Allah Ta'ala itu kepada sekalian makhluk, dan tiada menyembunyi mereka itu daripada yang disuruh akan sedikit jua pun. Dan ketiga sifat. Tiga sifat dalam matan Ummul Barahin yang kita biasa belajarnya 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, dia mensyarahkan, menghuraikan matan Ummul Barahin. Jadi dalam matan Ummul Barahin didatangkan sifat sekalian Rasulnya 3: sidik, amanah, tabligh. Sidik, amanah dan tabligh. Fatanah tidak didatangkan, dengan bahawa sifat fatanah sudah masuk di bawah sifat tabligh. Rasul nak menyampaikan, pastilah Rasul yang cerdik. Tapi kita biasanya 4 sifat. Dalam ni 3 sifat. Dan ketiga ada 3 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Tabligh. Nanti di bawah tu, wajib atas mukallaf berpegang secara ijmal, secara kasar, sekian Rasul bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Nanti dia akan bicara di bawah. Bukan sifat Rasul ada 3, bukan. Hak 3 ni sidik, amanah, tabligh, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara ijmal, secara kasar. Wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang sekian Rasul bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Macam kita bicara sifat 20 itulah. Sifat yang wajib pada akal bagi Allah Ta'ala 20. 20 tu secara tafsil, secara ijma', secara ringkas, secara kasar. Wajib berpegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, lawan bersifat kesempurnaan, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Itu secara ijmal, secara kasar. 20 secara tafsil, sama dengan sifat Rasul. 3 sifat ataupun 4 sifat atas jalan tafsil. Yang kedua terdahulunya sifat amanah. Amanah dengan bahawa terpelihara sekian Rasul daripada segala dosa.
sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Sama ada pada ketika lupa ataupun ketika sengaja terpelihara tidak berlaku kepada sekian Rasul. Kalau berlaku juga, contohnya berlaku dalam sembahyang Nabi terlupa, itu untuk menyampaikan hukum. Kalau berlaku lupa seumpama tu, macam mana nak buat pada ni? Manakala contohnya Nabi SAW 2 rakaat zuhur, Nabi sudah beri salam. Jadi kalau berlaku pada kita macam mana? Sebab apa? Sebab akhirnya Nabi kembali balik kepada sembahyang zuhur. Kemudian Nabi sujud sahwi 2 kali. Pada ni. Jadi berlaku terkurang bilangan rakaat zuhur tu adalah kerana hikmahnya untuk menyampaikan hukum. Kemudian Rasul ni terpelihara daripada melakukan perkara dilarang ni. Sebelum jadi Rasul terpelihara dah. Kemudian daripada jadi Rasul terpelihara. Sebelum Rasul tu kita bicara mengelepasnya, hak berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nak bicara macam mana? Kita maklumlah kisah Nabi Adam alaihissalam ni diturunkan ke bumi kerana langgar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanahnya macam mana begitu? Langgar akan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu Nabi Adam bukan Nabi lagi, bukan Rasul lagi. Tapi dalam kitab kita ni, sekalian Rasul terpelihara ni sebelum lagi dia jadi Rasul atau kemudiannya kemudian jadi Rasul. Sebelum Nabi Rasul pun terpelihara dah. Tidak melakukan perkara yang Tuhan larang. Nabi Adam macam mana? Ni kena wajib, kena takwil. Wajib kena takwil. Dengan bahawa Nabi Adam tersalah ijtihad. Tersalah ijtihad, tidak berdosa. Nabi Adam bertaubah. Sebab Nabi Adam ni orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kesalahan tu tidak berdosa, tapi bagi yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, satu kesalahan dah. Dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi kita orang biasa ni okey je. Tapi bagi orang yang hampir Allah Ta'ala, dah jadi gitu, salah. Walaupun tidak berdosa sekalipun. Ini hak orang hampir dengan Allah Ta'ala. Orang biasa ni bukan kata hak tak bersalah. Hak salah molek-molek pun okey lagi. Hak salah terang-terang pun okey lagi. Tapi mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, walaupun tidak berdosa sekalipun, di situ nampak tak comel. Maka Nabi Adam AS bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi SAW keluar je daripada tanda, Nabi minta keampunan, ghufranak, minta keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi keluar tanda minta keampunan daripada Allah? Sebab dalam tanda tak boleh berzikir. Dalam tanda tak boleh berzikir, memang disunatkan jangan berzikir. Berzikir tu makruh. Tapi kenapa Nabi keluar tanda, Nabi doa keampunan, ghufranak. Boleh baca Allahumma inni alhamdulillahillazi. Taklah, kena keluar tanda dululah. Nak baca tengah gini apa? Alhamdulillahillazi azhaba annil azab wa afani. Dia payah salah pergi makan doa, dok baca doa sudah makan berat. Dan dia bacaan-bacaan ni siapa tain tu pandailah baca. Nak baca tengah gini kan. Tapi sebelum baca alhamdulillahillazi azhaba annil azza wa afani. Baca apa? Ghufranak. Nabi baca. Kalau tak baca alhamdulillah tak apa dah. Sekoknya ghufranak. Kenapa? Minta keampunan. Tidak boleh berzikir dalam tanda. Tak boleh berzikir dalam tanda ni. Memang dimakruhkan.
Tapi kenapa Nabi minta keampunan? Jadi seolah-olahnya tak comel dah, tak boleh berzikir. Walau tak boleh berzikir, tu memang dituntut jangan berzikir. Berzikir tu makruh. Tu nak cerita. Kerana tak boleh berzikir dan tanda, Nabi minta keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olahnya dak apa nak molek ni. Ada ketika tak boleh berzikir. Walau sebenarnya memang tak boleh berzikir di situ. Tidak kesalahan, tapi rupa tak comel, tak boleh berzikir. Walau kalau berzikir itu makruh. Jadi Nabi Adam minta keampunan bertaubat bukan kerana dosa, kerana tak comel dah apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Tetapi kalau atas pandangan amanah ni sifat rasul, sebelum jadi rasul boleh berlaku kesalahan. Yang tak berlaku kesalahan adalah selepas jadi rasul. Jadi kalau sebelum jadi rasul harus berlaku. Maka Nabi Adam AS makan buah khuldi tu daripada pokok tu, tu salah lah. Tapi masa tu Nabi Adam bukan Nabi Rasul pun lagi. Dia kata Nabi Rasul ni amanah, Nabi Rasul amanah. Masa tu belum lagi. Maka harus berlaku kesalahan. Itu atas satu jalanan. Tapi dalam kitab kita ni tak ni. Amanah ni sebelum lagi dia jadi rasul atau kemudiannya. Kemudian dia banyaklah kisah Nabi Musa alaihi salam dengan orang Kibti tu, hak mati apa semua tu, kena takwil lah. Sebab apa? Untuk mempertahankan diri. Ada kena takwil belaka tu. Nampak macam salah je, wajib kena takwil. Pada takwil. Jangan pakai betul-betul gitu. Jangan pakai betul-betul. Dia wajib kena takwil. Sebab apa? Ini bicara sifat rasul ni yang wajib kita imani secara tafsil. Jadi kalau nampak berlaku kesalahan, kena takwil. Ini kita umat Nabi SAW. Ada pun puak Yahudi, dia nak reka cerita. Atau puak Yahudi, hak tidak dia nak reka cerita. Nabi Daud alaihissalam hasad, dia kata. Ni Yahudi nah. Dia nak reka cerita, nak cerita ni rasul-rasul ni tak baik juga. Sebab tu orang Yahudi dibunuh rasul. Jadi hak cerita-cerita karuk-karuk tu kena jaga. Itu rekaan puak Yahudi. Nabi Rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Nabi SAW daripada kecil tak pernah karuk pun. Nabi SAW ni bukan kata daripada kecil tak pernah karuk, bahkan berlaku di Nabi SAW perkara-perkara yang mencari adah daripada lahir lagi dah. Perkara-perkara mencari adah. Tapi tak panggil mukjizat. Sebab nak panggil mukjizat, perkara yang mencari adah yang berlaku pada Rasul. Mukjizat, perkara yang mencari adah yang berlaku kepada Rasul. Adapun Nabi SAW menjadi Rasul umur 40. Sebelum umur 40 tu sudah banyak berlaku perkara yang mencari adah. Itu tidak dinamakan mukjizat, dipanggil irhas, dipanggil irhas. Alif ra ha alif sad, irhas. Tapi kita kadang-kadang sebut nama mukjizat mata tu. Nabi SAW pergi ke Syam sebulan perjalanan. Balik daripada Syam sebulan perjalanan, tak kena panah, dinaungi oleh awan. Itu perkara yang pelik, bukan mencari adah. Mukjizat Nabi tu, masa tu Nabi bukan rasul. Dipanggil apa? Irhas. Perkara yang mencari adah yang berlaku kepada rasul sebelum jadi rasul. Dia gitu. Irhas ni
Ginilah irhas ni. Apabila Rasul mengaku dilantik menjadi Rasul, patut masa dulu-dulu banyak benda pelik. Kena-kena Rasul kemudiannya. Dia panggil apa tu? Dia panggil irhas. Dan tak mana apa irhas. Maknanya bila Nabi SAW mengaku ianya Rasulullah, jadi orang pun pada masa dulu-dulu banyak perkara pelik yang berlaku. Dia panggil irhas. Nak panggil apa? Letak mana dia? Tapi kita kadang-kadang dia pakai borong je. Mukjizat dia panggil. Jadi di Nabi kita daripada budak lagi dah, daripada bayi lagi, daripada sebelum lahir lagi dah, banyak perkara-perkara yang mencari adah. Dan Nabi daripada kecil lagi tak pernah karut, telanjang pun tidak. Nabi SAW pada waktu Kaabah runtuh, puak Quraisy ni dia nak bina Kaabah ni, dia cari batu-batu yang yakin halal. Kemudian pada masa bina Kaabah ni, puak dia pakat telanjang. Sebab takut terpakai pakaian yang dapat daripada sumber yang haram. Gitu. Tapi memang syariat Rasul yang terdahulu bertelanjang sesama lelaki tidak berdosa. Syariat Rasul-Rasul yang terdahulu bertelanjang tidak berdosa. Adapun syariat Nabi SAW sesama lelaki ada aurah juga. Sesama lelaki ni ada aurah. Telanjang sama lelaki hukumnya haram. Dan ni sesama jenis, sesama jantina ni. Ni cerita dululah, cerita zaman dulu. Tunggu saya biasa cerita, dia kata. Dia kata orang Indonesia, dia kata pergi Mekah, dia mandi sama puak dia, mandi telanjang bulat. Telanjang bonge. Telanjang bonge tau. Telanjang bulat. Dipanggil telanjang bonge. Kita sebut macam mana Firdaus? Telanjang bonge tau. Telanjang bulat. Apabila dinasihati, jangan buat gitu, haram. Dia kata sama je, dia kata. Dia kata sama. Dah lelaki kan, sama jantina, sama. Haram. Dia ada aurah. Apa syariat Rasul terdahulu, dia tidak diharamkan. Bertelanjang sesama jantina tidak diharamkan. Jadi pada masa bina Kaabah tu, puak kafir Quraisy takut terpakai pakaian diharamkan, dia telanjang. Nabi SAW pun mereka suruh telanjang jugalah. Nabi nak telanjang, Nabi nak buka je pakaian, Nabi pengsang kerana malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi seorang saja dibenarkan berpakaian pada masa bina Kaabah tu. Nak cerita ni Nabi pada budak lagi, terpelihara daripada melakukan perkara dilarang. Sebab tu kalau kira-kira apa? Adat kata ni, apabila Nabi SAW mengaku sebagai Rasulullah, tak ada seorang orang Mekah tolak Nabi SAW. Nak apa lagi? Adat ni mukjizat. Irhas, perkara pelik sebelum dia menjadi Rasul banyak mana dah. Dan kemudian Nabi SAW ni pula, ceritaan Nabi ni orang kafir Quraisy sudah maklum. Manusia yang manusia yang istimewa. Sebab daripada tok nenek Nabi SAW tu, mereka sudah cerita bahawa akan lahir di kalangan keturunan mereka Nabi akhir zaman. Ada ni. Sebab cahaya Nabi SAW sudah terselah daripada tok nenek sebelum lagi. Ada ni. Jadi Nabi ni bukan manusia biasa di kalangan orang kafir Quraisy. Manusia yang istimewa, manusia yang terpuji. Segala-gala di Nabi belaka. Bukan kata di Nabi SAW, daripada mak ayah Nabi SAW sendiri pun, walaupun puak tu puak jahiliyah, puak
Kafir Mekah ni puak kafir jahiliyah. Kafir yang tidak bertamadun. Kafir yang tidak bertamadun. Dia yang bertamadun ni, di Palestin tu bertamadun. Sebab di Palestin tu silih berganti satu rasul daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Adapun di Mekah ni wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, tak ada rasul. Last di Nabi Ismail alaihissalam. Wafat Nabi Ismail alaihissalam sekatu je, tak ada. Adapun di Palestin itu wafatnya Nabi Ishaq alaihissalam, rasul silih berganti. Rasul silih berganti. Jadi yang bertamadunnya di sebelah Palestin. Di belah Mekah ni puak jahiliyah dia panggil. Puak kafir yang tidak bertamadun. Segala kejahatan dilakukan oleh puak mereka. Bertamadun, bunuh anak perempuan. Bertamadun, bunuh anak perempuan. Kalau pakat bunuh anak perempuan belaka, tak ada keturunan tinggal lelaki belaka, nak beranak macam mana? Dah bila bunuh anak perempuan, habis anak perempuan, lepas tu tak ada manusia. Mana bodohnya. Itu bagi jahiliah. Mana puak kafir yang tidak bertamadun. Tapi walaupun di Mekah ni kafir tidak bertamadun, ayah Nabi Abdullah, ibu Nabi Aminah terpelihara daripada perangai sekitarnya hak kafir tidak bertamadun. Makna pada masa tu lelaki yang paling baik Abdullah, perempuan yang paling baik Aminah pada masa tu. Pada masa duk ni hak puak kafir yang tidak bertamadun ni ada. Daripada mak ayah lagi dah terpuji, terpilih. Sebab tu lahir Nabi SAW ni memang dipandang tinggi, dipandang mulia oleh orang Mekah. Lepas tu daripada budak lagi ni sampailah Nabi mengaku menjadi rasul disertakan dengan mukjizat. Kalau kira adat kata tak ada orang Mekah tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tak ada seorang tidak akan beriman. Tapi bayangkan 13 tahun Nabi menyampaikan agama di Mekah. Berapa ratus orang je orang Mekah yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Keluarga pun tidak beriman, kawan pun tidak beriman, jiran tetangga pun tidak beriman. Tanya jiran tetangga, apakah yang ada keburukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sebarang keburukan. Ada ni. Tu kata adat kata semuanya akan beriman. Tapi bayangkan pada ni. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah daripada Allah, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekalinya Abu Talib sendiri pun tidak beriman. Abu Talib itu dia tahu tak Nabi itu benar. Dia tahu Nabi benar. Dia tahu Nabi sebagai Rasulullah memang sebenar. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat pada masa Nabi menyampaikan agama di Mekah 13 tahun tak ada laginya. Malah masuk agama Islam kena semayang, kena puasa, tak ada laginya. Semayang tu dekat-dekat hijrah ke Madinah dah. Puasa di Madinah. Nabi duduk Madinah 2 tahun barulah difardukan puasa Ramadan. Ada ni. Bukan kata Nabi bawa agama mengaku sebagai Rasulullah diharamkan minum arak, habis benda haram. Tak ada lagi masa tu. Kan kita maklum kan, arak diharamkan secara berperingkat. Sehingga kan sahabat dia minum arak, siapa ke semayang pun jadi tak tahu mana hal dah. Semayang serta mabuk. Maka turun ayat melarang minum arak sebelum sembahyang. Maka sahabat minum arak selepas isyak. Lepas isyak digomor arak. Sebab apa? Sebelum semayang. Dia turun ayat
melarang minum arak sebelum sembahyang. Wala taqbus salata wa antum sukara tu. Kadang-kadang kamu tu mabuk. Jadi nak sembahyang jangan minum arak. Maka puak sahabat ni minum arak lepas isyak pula. Makna ceritanya, kenapa kafir Quraisy tak boleh terima Nabi? Kalau Nabi mengharamkan arak hak mereka suka awal-awal, munasabahlah. Tak. Boleh minum arak lagi masa tu, tidak ada pengharaman lagi. Sebab Nabi bawa di Mekah ni adalah iman akidah. Ceritanya agama pada masa dagang sukar untuk menyampaikan berkaitan dengan iman akidah. Agama pada masa dagang, Nabi nak menyampaikan iman akidah sukar diterima oleh kafir Mekah. Sekarang ni agama sayaudu ghariba, akan kembali dagang. Sama masa sekarang nak menyampaikan ilmu iman akidah payah, penerimaan pun payah, nak cari kuliah membicara bab iman akidah payah, ada kuliah pun kurang diminati. Sekarang ni hak zahir pekoh semaya puasa rajin. Tapi kalau bicara bab iman akidah, nak cari kelas pembicara iman akidah payah. Kalau ada pun payah untuk dapat sambutan. Jadi payah. Di awal Islamnya Nabi menyampaikan iman akidah tidak diterima oleh orang kafir Mekah. Islam pada masa tu dagang. Sekarang ni Islam kembali dagang. Bicara bab iman, bicara bab akidah payah sekarang ni. Payah. Kalau ada pembicaraan sekalipun, orang payah nak minat, orang payah nak suka. Fahamlah? Ada ni. Bukan kata kenapa kafir Quraisy tak boleh terima apa yang disampaikan oleh Nabi. Banyak kewajipan yang kena buat, banyak pantang larang. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Kafir Quraisy ni pula benda-benda macam arak tu memang sebati dah. Kena masuk je Islam, arak tak boleh minum. Maka orang kafir Mekah pun tak boleh hati ikut Nabi sebab tak boleh minum arak. Tak ada ni. Tak ada laginya kewajipan-kewajipan syariat pada masa itu. Hak ni dibawa adalah pembicaraan berkaitan dengan iman yang berkaitan dengan akidah. Percaya kepada perkara-perkara gaib. Hanya kafir Mekah tak boleh terima. Sebab apa? Sebab taufik hidayah bukan daripada Nabi SAW. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik semula pada diri Nabi SAW tu. Batang tubuh Nabi SAW sempurna segala-galanya. Di Nabi, di batang tubuh Nabi ni, Nabi lah manusia yang paling handsome sekali. Bukan Nabi Yusuf AS. Bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS orang perempuan terpotong jari. Nabi SAW tak ada dengar cerita seumpama tu. Memang handsome Nabi Yusuf AS lagi. Sebab terpotong jari ni. Nabi SAW Allah Ta'ala kurniakan kehebatan. Orang-orang ni di kalangan orang ni gerung untuk menatap muka Nabi dalam masa yang lama. Sebab tu tak timbul fitnah. Maknanya nak tengok muka Nabi lama sampai ke terpotong jari tu, Allah Ta'ala campurkan gerung dipanggil. Gerung. Tak boleh nak tatap muka Nabi sampai di fitnah. Sebab tu tak timbul fitnah. Dan kenapa tak masyhur pun Nabi ni orang yang handsome? Masyhur Nabinya Al-Amin. Masyhur masa tu. Orang kepercayaan, orang baik, orang berjuru. Sebab orang kafir Mekah dia tak pandang rupa, dia pandang kepada perangai. Maka masyhurnya perangai Nabinya Al-Amin. Gitu jelah. Suara pula suara Nabi lah yang paling merdu, bukan suara Nabi Daud AS. Tu batang tubuh Nabi SAW selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Batang tubuh, perangai, lepas tu irhas, lepas tu mukjizat. Apa benda nak lagi? Apa benda lagi orang kafir Mekah nak? Dia kata adat kata.
Tak ada seorang orang Mekah tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi lah sesempurna manusia. Tak pernah karut walaupun daripada budak. Kemudian berkaitan dengan bicara amanah. Tabligh kita bicara semula. Kita sambung balik hak amanah hak minggu lepas. Amanah ni tidak mengerjakan sekali-kali akan perkara yang dilarang. Sama ada perkara tu haram atau sekalipun perkara tu makruh. Terpelihara daripada melakukan perkara dilarang yang ditegah termasuk makruh. Sebab makruh ni perkara yang dilarang. Faham tak ni? Cuma makruh ni larangan yang tidak putus. Haram larangan yang putus. Makruh larangan tegahan tapi tidak putus. Sama macam wajib sunat lah. Wajib sunat sama je, suruhan. Cuma wajib suruhan yang putus. Tak buat dijanji seksa. Sunat suruhan. Tak buat tidak dijanji seksa, tapi rugi yang besar. Ada ni. Jadi wajib sunat suruhan. Wajib suruhan yang putus, sunat suruhan yang tidak putus. Kita panggil suruhan yang longgar lah. Haram makruh sama-sama larangan. Haram larangan yang putus, makruh larangan yang tidak putus, larangan yang longgar. Jangan buat. Kalau tidak buat boleh pahala. Itu makruh. Buat juga tidak berdosa tapi rugi. Sekarang ni makruh ni dilarang. Jangan buat. Patuh dianya. Tak buat boleh pahala. Untung dianya. Dia langgar. Dia buat benda Tuhan larang hak makruh ni. Allah tidak dijanji seksa, rugi dia sebab tak dapat pahala. Kalau dia tinggal boleh pahala. Jadi makruh pun larangan. Maka Nabi Rasul terpelihara walaupun perkara yang makruh. Sebab yang berlaku di Nabi SAW ni, yang berlaku di Nabi SAW dua je. Wajib sunat, wajib sunat. Hak berlaku di Nabi kita. Wajib sunat, wajib sunat. Dua tu je. Perkara harus pun tak berlaku di Nabi kita. Pada perkara harus, perkara harus syarak. Tidur harus syarak. Perkara harus tidur. Makan, minum perkara harus syarak. Perkara harus. Di Nabi kita tak berlaku perkara harus. Nabi tidur kerana nak mengajar ummah dia. Nabi tidur kerana nak sihat badan, esok nak menyampaikan agama. Tidur tu bukan harus. Tidur tu sama ada wajib ataupun sunat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan. Nabi makan ni kerana nak mengajar kepada ummah macam mana kehidupan. Sebab Nabi kalau tak makan pun tak apa, sebab Nabi boleh makan makanan syurga. Nabi tak makan tak apa. Tapi Nabi makan untuk tunjuk ajar kepada ummah macam mana cara makan, apa yang perlu dimakan. Dan makan niatnya apa? Niat untuk sihat badan, untuk menyampaikan agama, untuk buat ibadah. Jadi di Nabi kita makan minum sama ada wajib ataupun sunat. Tak ada benda harus berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita betul-betul ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga kitanya. Kalau betul-betul ikut sunnah Nabi. Dalam kehidupan kita wajib sunat, tak ada perkara harus. Yalah, kalau tidur tu hanya harus saja, harus tak ada pahala ni. Dah berdosa tapi tak ada pahala. Kita tidur 6-7 jam sehari, 1/3 hari tu kita tidur. 1/3, 1/4, 1/3 lah, banyak sikit, 8 jam tau. 1/3, 1/4 hari kita tidur. Kalau tidur ni tak boleh pahala. Adalah kita hidup 60 tahun, kita kata 20 tahun tu tak ada pahala. Gimana? Dan kalau kita hidup 60 tahun, kita letaklah tidur 1/3 hari. Jadi mana 60 tahun kita hidup, berarti kita tidur 20 tahun. Jadi 20 tahun ni kosong pahala.
rugilah. Memanglah tak berdosa tidur ni. Tak berdosa tidur, tapi haru kosong, tak ada pahala. Kan haru kan? Buat tak boleh pahala, tinggal tak berdosa. Tu kan haru syarak kan? Haru syarak dia gitulah. Buat tak boleh pahala, tinggal tak berdosa. Jadi kalau kita tidur 1/3 hari ni, 60 tahun kita hidup, kita tidur 20 tahun, tak ada pahala. Rugilah gitu. Tidur comel-comel, ada air semayang, baca doa molek. Ada ni. Tidur nak sihat badan, esok nak bangun, nak buat ibadat, nak belajar, nak bekerja cari nafkah keluarga. Tidur tu kerong-kerong tu boleh pahala sepanjang masa kita tidur. Mana Nabi kata ni? Naumul alimi khairun min salatin ala jahlin. Nabi kata tidur berilmu lebih baik daripada orang semayang serta dengan jahil. Tidur berilmu lebih baik, Nabi kata, daripada semayang serta dengan jahil. Lepas tu ada orang terasa hati, orang sedar gitu. Mentang-mentang lah kita jahil, kita bangun malam semayang, baik orang berilmu tidur. Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu jahil? Dah. Tidur orang berilmu lebih baik daripada sembahyang terjahil. Ada orang rajin sembahyang malam, dia kata, mentang-mentang ada ilmu, tidur lebih baik daripada mereka yang rajin sembahyang malam tapi jahil. Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu jahil? Disedar dia jahil. Jangan jadi jahil lah, belajarlah. Biar ada ilmu, kemudian qiyamul lail. Ni lagi lebih. Ni lagi lebih. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tadi sejadah tadi tu. Ni lebihlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah kamu ni alhamdulillah rajin bangun malam, qiyamul lail. Ilmu kena cukup. Kena belajar molek. Tiba-tiba mentang-mentang lah kita jahil, kita bangun malam semayang pun baik. Tidur orang berilmu. Tidur orang berilmu ni niat dia betul, cara tidur dia betul. Tidur tu berpahala. Tapi kalau berilmu tu qiyamul lail pula, lagilah besar pahala. Tapi kalau orang jahil sembahyang malam, tak akan terima. Jadi mentang-mentang kita jahil sembahyang malam, baik tidur orang berilmu. Disedar dia jahil. Tapi kenapa kekalkan dengan kejahilan? Jahil ni pun orang lah jahil ni. Sebab apa tidur berilmu tu lebih baik? Sebab tidur niat molek-molek, tidur tu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, dalam kehidupan kita pun sama, wajib sunat, wajib sunat. Tak ada perkara haru. Jadi di Nabi bukan kata perkara makruh, perkara haru pun tidak ada. Tapi Nabi pernah buat perkara makruh. Nabi pernah kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri. Pada ni. Sebelum tu Nabi larang kencing berdiri. Nabi buat kencing berdiri sekali. Sekarang Nabi larang kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri sekali. Dia kata larangan tu. Jadi Nabi kencing berdiri sekali untuk menyampaikan hukum bahawa larangan kencing berdiri bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Lepas tu Nabi kencing berdiri sekali. Tapi nisbah dengan Nabi kencing berdiri makruh ke? Tidak. Wajib atas Nabi kencing berdiri sekali untuk menyampaikan hukum bahawa kencing berdiri bukan larangan yang haram, hanya larangan makruh juga. Buktinya Nabi buat sekali. Ada. Nabi buat sekali kencing berdiri. Berarti kencing berdiri tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya makruh. Tapi saat Nabi kencing berdiri, makruh tak kepada Nabi? Tidak. Wajib kepada Nabi untuk menyampaikan hukum.
Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Lepas tu ada setengah pandangan tu dia kata, kalau minum air zam-zam sunat berdiri. Sebab Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Nabi pernah buat. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'inya, disunatkan minum dalam keadaan duduk. Minum berdiri hukumnya makruh. Tu Nabi pernah minum air zam berdiri sekali. Nabi nak menyampaikan hukum bahawa minum berdiri bukan haram. Sebab Nabi pernah buat sekali. Jadi Nabi minum air zam-zam berdiri sekali tu bukan makruh, bukan wajib atas Nabi, kerana Nabi nak menyampaikan hukum. Ada ni. Dia tak bolehlah nak ambil pada satu hadis, Nabi pernah kencing berdiri, maka disunatkan kencing berdiri. Bukan. Nabi pernah kencing berdiri sekali, nak menyampaikan hukum bahawa kencing berdiri bukan larangan yang haram, larangan yang makruh jua. Sama jugalah dengan orang duk bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam pernah sembahyang. Nabi dukung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu cucung Umamah, anak perempuan kepada Zainab radhiyallahu anhuma. Nabi dukung Umamah dalam sembahyang. Nabi dukung Umamah dalam sembahyang. Ketika Nabi berdiri, Nabi dukung. Ketika Nabi rakaat, Nabi letak ke latar. Ketika Nabi sujud, Nabi letak ke latar. Sampai Nabi sudah sembahyang, Nabi dukung ketika berdiri. Nabi dukung Umamah, anak perempuan pada Zainab, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Jadi Nabi dukung ni dalam masjid ni. Umamah belum mumayyiz. Menunjukkan bahawa masukkan kanak-kanak yang belum mumayyiz dalam masjid tidak diharamkan, tetapi makruh. Ada ni. Sebab memasukkan kanak-kanak yang belum mumayyiz dalam masjid hukumnya makruh. Dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, dan kitab Majmu' bagi Imam Nawawi didatangkan 33 hukum berkait dengan masjid. 33 hukum berkait dengan masjid. Di antaranya yukrahu idkhalul bahaimi wal majanina was-sibyan allazi la yumayyizuna al masjidah. Dimakruhkan akan memasukkan binatang dan orang gila dan kanak-kanak yang belum mumayyiz akan masjid. Makruh. Tiga-tiga ni sama je ni. Tak reti belaka ni. Binatang tak reti, orang gila tak reti, kanak-kanak yang belum mumayyiz tak reti, maka dia makruhkan. Kenapa dimakruhkan? Kerana tidak selamat daripada mereka mengotori akan masjid. Walaupun kita kata kucing tu kucing yang paling baik sekalipun, kucing ni tetap dimakruhkan sebab dia tak reti juga. Walaupun dia kucing hak orang bela molek tu kan, dia ada tempat dia kencing berak. Dia tak kencing berak merata-rata, makruh sebab tak terjamin. Ada ni. Sama dengan orang gila. Sama dengan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Makruh kerana ditakuti mereka mengotori masjid. Bukan masalah mudarat tak mudarat. Tak ada mudarat kucing masuk masjid. Dia tak ada buat kosok apa-apa kalau kucing orang molek ya. Tapi tak selamat daripada mengotori kemungkinan. Sama dengan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Hak kanak-kanak hak senyap tu dia tak ada mudarat apa. Tapi bukan kerana mudarat tu bab lain. Kerana tidak aman daripada mereka mengotori masjid. Kalau hak kanak-kanak tu pakai pampers, boleh jadi dia gatal, dia gaul dalam pampers dia, lepas tu dia pegang pulak masjid. Hak paling ditakutinya hak lepas pampers dah. Tu lagi bimbang. Hak lepas pampers dah. Umur 3 tahun 4 tahun kan.
Lepas pampers dah. Tak payah pakai pampers. Itu lagi bimbang. Sebab apa? Banyak berlaku budak kencing dalam masjid. Banyak berlaku. Banyak berlaku budak kencing dalam masjid. Ni budak hak tak pakai pampers dah, yang belum mumayyiz. Kencing pula tu ayah dia pun ambil walik anak dia. Dia tak peduli pun kencing tu. Tinggal gitu je. Orang masjid pula tak pandai nak buat. Buat macam mana? Ada kata nak gunting kapek. Nak gunting kapek. Nak gunting kapek. Tak tahu nak buat macam mana. Dan ada pula yang berlaku, tak tahulah air kencing tu bila ada situ. Sedar kemudian basuh situ ni. Basuh ni. Cium-cium Allah, air kencing. Lama mana duduk situ tu? Orang pijak tak tahu lagi tu. Pada ni. Banyak berlaku seumpama ni. Sebab tu dia makruh kan. Tetapi kenapa tidak diharamkan? Kata Imam Nawawi, kerana Nabi SAW pernah bawa Umamah yang belum baik dalam masjid. Nabi dukung dalam sembahyang. Hak Nabi buat sekali tu bukan Nabi buat semua ni. Dia buat sekali tu menjadi dalil bahawa kita memasukkan kanak-kanak yang belum dalam masjid tidak diharamkan. Sebab Nabi pernah buat. Tapi bukan disunatkan buat. Kenapa harus itu pula? Jangan tu hadis Nabi dukung Umamah. Hadis yang mana Hasan, Husain naik atas belakang Nabi tu ke Nabi sujud. Itu bukan perkara yang sentiasa berlaku, bukan. Apa yang berlaku pada Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah untuk menyampaikan hukum. Sebab kita kan ada cucu. Kita semayang dalam rumah kita, dalam bilik kita, cucu masa sujud dia naik atas belakang. Macam mana ni? Cucu naik atas belakang. Nabi sujud lama sampai ke sahabat bimbang. Takut ada berlaku apa-apa ni. Sebab Nabi sujud lama ni. Badan. Ada sahabat yang angkat kepala tengok-tengok, ada cucu Nabi yang salat atas belakang. Sahabat pun kembali sujud semula. Jadi kalau berlaku pada kita, cucu, anak ke cucu sujud naik atas kita masa kita sujud, contohnya. Tak tahu nak buat sama ada nak bangun secara perlahan-perlahan ataupun nak tunggu biar lama sikit. Nabi kata biar cucu dia tu puas dulu main duduk atas belakang tu. Tanda ni sahabat dah tahu. Sebab tu sahabat ingat ke ada berlaku apa-apa sujud lama ni. Tapi adakah perkara tu berlaku sentiasa? Tidak. Itu nak menyampaikan hukum. Lepas tu kena ingat pula, hak yang disunatkan kepada kita ni, anak lelaki dikhitankan pada masa kecil. Maka Sayyidina Hasan ataupun Husain dia sudah berkhitan. Kalau kena pada cucu lelaki kita umur 3-4 tahun, dia belum berkhitan, maka ada najis di dalam kulit kulfah dia tu. Kalau mazhab Syafi'i sembahyang batal. Kalau mazhab Syafi'i lah, mazhab Hanafi Maliki sembahyang tak batal. Sebab dia tak kira tu najis dalam kulfah tu. Mazhab Hanafi Maliki tak kira. Sebab mazhab Hanafi Maliki berkhitan budak lelaki sunat je, bukan wajib. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berkhitan orang lelaki tu wajib. Jadi kencing dalam kulit kulfah yang belum berkhitan tu, najis di dalam tu mazhab Syafi'i. Kalau cucu kita naik atas belakang masa kita semayang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi semayang, sudah berkhitan, cucu kamu belum berkhitan, kena berhenti semayang sebab ada najis. Jadi jangan satu hadis itu kita nak menetapkan hukum. Kanak-kanak boleh mari dalam masjid, bebas mari dalam masjid. Ada. Yang belum mumayyiz dimakruhkan bawa datang ke dalam masjid. Yang sudah mumayyiz sahaja, yang sudah sudah berdisiplin sahaja, dibenarkan kita bawa datang ke masjid. Yang sudah mumayyiz serta yang sudah berdisiplin, yang sudah dilatih, diajar, diperingatkan. Hak berlaku jarang-jarang tu, kita tekan baliklah kemudian. Tanda ni. Yang belum mumayyiz hukumnya makruh. Yang sudah mumayyiz, yang sudah boleh beradab, sangat-sangat digalakkan.
Bawa datang ke masjid untuk menjinakkan kanak-kanak yang sudah memayis untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini baitun min buyutillah ni, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat bermain-main, bukan tempat buat bising-bising. Orang nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat baik ada. Nah, tambah pula sekarang ni orang masuk pula macam-macam yang berlaku. Mana apa ni? Wahara sekali. Hak belum memayis satu hadah, yang sudah memayis tetapi tidak beradab, yang tidak diajar disiplin oleh mak ayah. Yang mana terkadang ni budak-budak seumpama ni mak ayah dia tak ada, tak mari pun masjidnya. Dia mari ikut kawan je. Dia mari ikut kawan je. Kalau kawan tu jenis dia ajak oleh mak ayah dia ikut kawan dia baik juga. Kalau kawan hok mari ke masjid, mak ayah dia ada di masjid, mak ayah dia tak ajak, maka tak ada adab kawan dia tu. Hak mari mak ayah dia tak mari masjid tu, lagilah tak ada adab. Pandai ni. Masjid bukan tempat bermain-main. Masjid tempat beribadah. Jadi dia ada hukum hakam dia. Anak comel tengok fatwa negeri Selangor. Tengok fatwa negeri Selangor. Dia ada bicara berkaitan dengan kanak-kanak yang sudah memayis, yang boleh beradab, sangat-sangat digalakkan untuk datang ke masjid. Adapun yang belum memayis, hukumnya adalah makruh. Yang belum memayis hukumnya adalah makruh. Kenapa tidak haram? Kerana tengok Nabi dukung Umamah yang belum memayis. Dia kata semayang dalam masjid Nabi SAW. Hak Nabi buat ni nak menyampaikan hukum bahawa memasukkan kanak-kanak yang belum memayis dalam masjid bukan hukum haram, tapi hukum makruh jua. Perlu pihak masjid sediakan tempat untuk kanak-kanak yang belum memayis. Perlu kalau ada program ceramah ke buat apa ke, besar-besar jemput orang mari luar, mari belaka. Pihak masjid standby tempat. Sebab apa? Mak ayah nak mari belaka nak dengar ni. Mak ni ada anak kecil ni. Maka pihak masjid sediakan satu tempat. Pada sediakan petugas pula untuk jaga kewajikan budak yang belum memayis ni. Perlulah tu. Tapi untuk solat berjemaah lima waktu tak perlu. Itu tak perlu tu. Hak program tertentu. Terawih tak perlu. Anak kecil mak dia duduk rumah lah. Sebab anak kecil pasti ibunya masih muda. Ke ada anak kecil ibunya tua dah umur 70, boleh anak seorang. Ada tak? Anak kecil mak umur 70 ada. Orang masuk dalam berita asal khabar lah. Mana anak kecil, makna ibu masih muda. Ibu masih muda, dia makruh datang ke masjid. Walaupun tarawih sekalipun. Itu makruh. Ibu tu dia makruh. Bukan anak dia tu makruh. Bukan anak belum mayit itu saja makruh dia datang ke masjid. Mak dia pun makruh. Duduk rumah lah mak dengan anak yang belum memayis. Ayah bawa anak yang sudah memayis, yang sudah beradab, yang sudah berdisiplin, yang boleh dijaga. Kalau anak sudah memayis tapi tidak degil sangat, jangan bawa. Pandai ni. Kita kena sederhana. Kita sangat menggalakkan kanak-kanak mai ke masjid, tetapi ada peraturan dia. Bukan sebebas-bebasnya berkeliaran daripada isyak lagi, bising daripada isyak lagi. Itu bukan. Itu bukan. Mana sederhana. Jangan tengok budak-budak buat macam musuh. Jangan. Budak duduk diam, dia jekah budak tu. Tu budak reti ke tu. Diam. Budak yang sudah mumayyiz 7 tahun, 6 tahun, diam je. Dia duduk belakang diam je. Orang sembahyang tarawih, dia tak sembahyang, biar dia lah. Dia bukan bising pun. Bapa dah sembahyang tarawih, dia malah dah tu, dia mengatuk-ngatuk dah tu. Lepas tu kenapa dia tak balik? Ayah dia ada dalam tu. Lepas tu dia duduk belakang tu, dia senyap je, tak mengacau pun. Kenapa kita nak marah dia? Kena sederhana lah. Kalau hak jenis berlari tak ada adab tu, hak tu kena pihak masjid lah. Kena tugaskan orang untuk didik sedikit. Tapi yang kasar sangat anak orang berkelahi pula dengan ayah dia kan. Kena sederhana lah. Kita bukan kata buka seluah-luahnya, dan bukan kita
tutup sungguh-sungguh. Bukan. Sederhana. Kita buka untuk kanak-kanak yang sudah memayis, yang sudah boleh yang sudah beradab. Berlaku sekali-sekala benda-benda yang luar daripada sepatut budak ni tak gitu wangan dia. Tu kita kena nasihatlah pulaknya. Cuma nak ceritanya, apa yang Nabi buat sekali tu untuk menyampaikan hukum bahawa budak kanak-kanak yang belum memayis tidak diharamkan buat datang masjid. Sebab Nabi SAW pernah bawa datang Umamah dalam masjid. Nabi dukung pada masa Nabi SAW sembahyang. Tapi jangan jadikan Nabi dukung Umamah, Hasan Husain naik atas belakang Nabi, itulah yang disunatkan. Kita nak sembahyang, ambil cucu kita duduk sebelah, kita sujud dia naik atas belakang. Sebab apa? Sunat seumpama tu. Sebab pernah berlaku pada Nabi. Ada. Kita hanya nak menyampaikan hukum. Kan kita ada cucu kan? Nak semayang, ambil cucu kita 2 orang. Sebelah toki, buat toki. Nak tiru macam Nabi SAW. Toki sujud nanti, kamu naik atas belakang toki. Gitu? Tak gitu. Tapi nak ceritanya, apa yang berlaku pada Nabi akan berlaku kepada ummah dia. Maka yang berlaku pada Nabi ni ada wahyu daripada Allah nak ajar pada ummah. Kalau berlaku gitu macam mana? Tengah-tengah semayang sujud, cucu ni atas belakang sungguh. Macam mana nak buat? Nabi biar sujud lama sedikit. Nabi pun bangkit perlahan-lahan untuk memastikan bahawa cucunya tak jatuh. Macam tu cara buat. Jangan berhenti semayang. Tapi kalau cucu lelaki kita yang belum berkhitan, kita mazhab Syafi'i kena berhenti semayang. Sebab ada najis di dalam kulit kulfah dia tu, sebab dia belum berkhitan. Sebab ada perkara Nabi buat nak menyampaikan hukum bahawa tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kencing berdiri sekali, nak menceritakan tak haram kencing berdiri, tapi bukan sunnah kencing berdiri, makruh kencing berdiri. Minum berdiri, Nabi minum berdiri untuk menyampaikan hukum minum berdiri tidak diharamkan, tapi tetap makruh. Nabi buat tidak makruh sebab Nabi nak menyampaikan hukum yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW adalah wajib sunat terpelihara daripada melakukan perkara dilarang sekalipun perkara yang makruh. Ini kita sambung balik pembicaraan berkaitan dengan sifat yang kedua, sifat amanah. Dan ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Waktu kita sambung mulalah sifat yang ketiga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Fafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.